hidup Nabi, iaitu Siti Khadijah, meninggal. Bapa saudara Nabi walaupun dia tidak ikut ajaran Nabi, tapi bapa saudara Nabi dia paling kuat protect Nabi. Dan bapa saudara Nabi ini, Abu Talib ini, dia ni adalah antara pembesar-pembesar Mekah. Sebab tu orang tak berani sentuh Nabi Muhammad. Sebab kau sentuh anak buahku, kau kena dengan aku. Walaupun aku tak ikut dia, aku protect dia. So orang tak berani nak sentuh dia. Abu Jahal, Abu Lahab tak berani nak sentuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi hilang Abu Talib. Dan ketiga, waktu itu ketika hilang Siti Khadijah, ketika hilang meninggalnya Abu Talib, waktu itu Nabi dan sahabat-sahabat dipulaukan di Mekah. Dipulaukan ni macam mana? Mereka semua dipulaukan dengan diletakkan notis dekat Kaabah, dilarang kepada sesiapa untuk bermuamalat. Bermuamalat ni maksudnya berurusan dengan orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad waktu itu. Tak boleh bercakap dengan diorang, tak boleh. Tak boleh berurus niaga, tak boleh jual beli, tak boleh berkahwin. Apa yang jadi pada umat Islam waktu tu? Nak ada duit, nak beli makanan boleh ke tak? Tak boleh. Sebab dilarang berjual beli. Nak bersembang pun tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Maka waktu itu umat Islam jadi dalam keadaan yang sangat teruk, terpaksa untuk pergi ke tempat lain untuk makan akar-akar kayu dan daun pokok, ranting-ranting pokok, sampai diriwayatkan luka mulut-mulut para sahabat. Sebab itu diorang dah tak ada apa-apa dah waktu tu, dipulaukan. Sampailah Allah takdirkan notis dekat Kaabah itu dimakan aneh-aneh, rosak, maka terbatallah pemulauan tersebut. Tapi masih juga waktu itu Nabi dan sahabat-sahabat ditekan, diancam bunuh dan sebagainya. Dan saya pendekkan cerita lagi, Nabi perintahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah dulu. Biar Nabi dengan Abu Bakar je hijrah kemudian. Itulah ciri-ciri leader. Dalam ada satu buku, saya ingat lagi, konsep yang Nabi bawa adalah leaders eat last. Pemimpin dia akan makan terakhir, dia akan bagi orang lain makan dulu. Dalam hijrah Nabi bagi orang lain gerak dulu, biar Nabi kat belakang, biar Nabi jadi terakhir. Itulah pemimpin. Bukan pemimpin ni kau pergi dulu, yang lain lantak kau lah, gerak lu apa roja. Mana boleh kan? So Nabi dah tunjukkan dekat kita. Alright. So dipendekkan ceritanya, ada orang kata Nabi larikan diri lah ni, dah mengundurkan diri lah ni, takut dah ni. Tak, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah bukan untuk larikan diri, tapi untuk pasang strategi. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi disambut dengan sangat baik. Ada orang kata Nabi dengan sahabat-sahabat ni pelarian. Tak. Kalau Nabi dengan sahabat-sahabat ni pelarian, maka mereka pasti tidak akan disambut oleh orang-orang dekat Madinah. Tapi apa jadi adalah bila Nabi dengan sahabat-sahabat sampai ke Madinah, mereka disambut dengan baik. Bahkan mereka diberikan tempat tinggal, makanan, dan juga ada yang rela untuk, okey, you pilih mana satu isteri yang you nak, saya ceraikan, bagi kat you. Subhanallah. Ditawarkan isteri. Adakah pelarian? Kalaulah mereka pelarian, mereka tidak akan ditawarkan sebegitu. Nak bagi tahu mereka ini dialu-alukan. Maka sampai Nabi dan sahabat-sahabat kat situ, Nabi build up balik kekuatan, Nabi build up balik ekonomi umat Islam waktu tu jadi sangat kukuh, dan end up dia dah kuat. Nabi pergi balik kat Mekah, jadilah pembukaan Mekah waktu tu. So sebenarnya kadang-kadang dalam live kita back off sekejap, bukan sebab kita kalah, tapi kita nak kumpul kekuatan. Sama juga dengan saya, kadang-kadang stress dalam kehidupan, ada something happen dalam hidup, kita berundur diri. Bukan sebab kita kalah, tapi sebab kita nak kumpul kekuatan balik, kita nak dapatkan momentum balik, dan kita akan pergi balik. Kita akan lawan balik. Itu yang Nabi dan sahabat-sahabat buat.